Dia macam boleh nampak skrin tu? Okey. Jadi untuk kali ni kita akan gunakan scene collection yang berbeza. Macam tadi kita dah pun gunakan untuk latihan bagi tadi, untuk belajar tentang bagi tadi. So untuk kali ini saya minta semua untuk pergi ke scene collection. Pada yang belum lagi letak nama, macam tadi pagi tak ada letak nama untitled kan, boleh tekan rename. Rename untitled tu kepada IAB OBS tutorial kalau dia untitled lah, supaya kalau kita pergi tempat lain, contoh kita nak beli exercise streaming petang ni, so dia dah bagi setting yang berbeza. Jadi yang pagi tadi kalau kita nak tengok balik tak hilang lah, dia ada di situ. Jadi untuk petang ni saya minta pertama sekali download bahan tadi, dan yang kedua kita akan buat new scene collection. Okay, macam mana cara untuk buat new scene collection? Pergi saja scene collection. Okay, ke atas tu scene collection dan tekan new. Tekan saja new. Okay, kita tekan new. Kita akan buatlah untuk petang ni exercise for streaming dan klik OK. Okay. So kita akan dapat scene yang kosong, sources yang kosong, semuanya yang ada bersih lah. So tak payah risaulah apa-apa hilang. Jadi yang previously kita guna semua ada, dia tak hilang dulu. Okay. Boleh ke buat untuk new scene collection? Okay. Boleh. Okey, daripada gambar dengan bahan yang dah download daripada Google Drive yang link saya bagi tadi, saya minta semua untuk ada satu scene saja. Dan kita akan masukkan semua sources tadi yang dah download. Tapi kali ini kita akan buat berbeza sedikit. Pertama, kita nak masukkan image. Saya letak ni nama dia cover. Okey, cuba buat satu source. Yang ni source ya. Nama dia kita letakkan cover. Okey, di bawah image file ni kita akan ambil gambar cover. Okey, pastikan gambar dia sebuah tablet berwarna hijau dan juga bertajuk industri pelancongan. Okey, pastikan ini gambarnya. Kita akan gunakan gambar ni untuk petang ni. Dan sila klik OK. Kemudian tolong transform. Pergi je saya dekat skrin preview tu, klik right click, transform dan fit to screen. Okey, buat yang ini dulu. Okey, kita buat yang ini dulu Okey, saya dah jadi. Okay. Alright, yang seterusnya lah. Lepas ni kita akan buat macam green screen tadi, tapi saya akan tunjukkan semula. Dan yang kedua kita akan buat image slideshow je. Kalau ada yang masih ingat boleh teruskan. Kita nak buat image slideshow. Pada yang baru je masuk, kita just nak buat gambar. Kita masukkan gambar dalam scene, satu scene saja. Gambar ada dekat Google Drive link, boleh download terus. Dan untuk yang source kedua, kita akan masukkan image slideshow.
Okay, saya tak tukar nama dia, image slideshow. Klik saja OK. Dan pergi ke bawah. Pergi ke bawah sekali. Di image file. Okay. So kita nak masukkan image slideshow, pergi ke source tu. Tekan plus sign dan pilih image slideshow. Dekat sini kita akan ambil 3 gambar saja. Saya tak pilih directory tapi saya pilih file. Sebab saya tak ambil gambar banyak. So, saya perlukan 3 gambar ini. Termasuk tourist in KL. Dan kita masukkan ketiga-tiganya ya. Dan klik OK. So slideshow ini kita akan alihkan sedikit supaya dia berada sesuai di atas tajuk berita hari ini. Dan kita kecilkan sedikit. Okey, begitu. Dan gambar ni akan berjalan lah sepanjang streaming ataupun recording kita kejap lagi. Dia akan berjalan sendiri, 3 gambar ni bertukar-tukar. So petang ni kita tak guna banyak bahan. Kita pergi 2 gambar tu. Satu image slideshow dan yang keduanya cover. Cover tu yang ada tablet hijau ni. Okey, dah ke? Saya sudah, yang lain tak tahu. Kalau ada soalan boleh saja letak kat chat. Saya boleh tengok juga dekat chat. Puan Amy dapat tak Puan Amy? Saya dah tertinggal daripada awal. Saya tak dia dapat 2 skrin key kanan ni je ke atau satu je? 2. Boleh tekan studio mode dekat belah kanan tu. Oh, studio mode. Saya kan semua yang bawah-bawah ni dah hilang. Hilang macam mana tu? Tu dah nak dapat balik. Saya tak ada yang scene, sources ni semua tak ada dah. Oh tak ada. Dekat view. View lepas tu? Pergi dekat docs. Okay. Tekan yang semua yang ada tu. Scenes, sources, audio mixer. Pastikan dia aktif lah. Okay. Saya cuba. Terima kasih. Bang dia punya doc tu lari ataupun hilang. Dekat view tu tekan docs, kemudian lock UI. So dia tak bergerak dah. Kadang-kadang kita klik lain-lain yang pula komputer ni detect, dia hilang kita punya doc. So bila lock, dia tak boleh asing lah, tak boleh ubah-ubah dah. Dia static je. Okay, kita view, docs, lock UI. Kalau kita lock UI ni, dia dah tak gerak. Tak ada berubah apa pun, sama je. Aduh, hai. Apa? Kalau ada gambar boleh saya tengok macam mana keadaan. Puan Amy ambil gambar, letakkan dekat chat tu. Habis minta kepala tak dapat lah. Makan kepala tak dapat lah. Kepala tadi? Tak suka kepala ikan tu. Dan untuk yang ketiga, kita nak masukkan suara kita lah, mikrofon guna yang bawah, yang atas sekali, audio input capture. So ini saya letakkan mikrofon. Dan seperti biasa, device dia built-in mikrofon. Dan klik OK. Okay.
Dan yang keempat adalah kamera, video capture device. Saya minta masukkan video capture device ataupun saya namakan dia webcam. Saya gunakan FaceTime ataupun kamera komputer lah. Kita gunakan kamera komputer kita. Kemudian klik OK. Sudah ke? Okey, ini je empat source untuk hari ni, untuk petang ni, exercise petang ni. Okey, Apa untuk saya dah okey. Saya nak tanya peserta yang lain supaya Cik Fuzi boleh bantu sebelum kita teruskan seterusnya. Maknanya ada 4 video, audio, image slide, screenshot dan cover. Itu 4 perkara yang perlu ada setakat ini. Jadi kalau tak ada soalan, Cik Fuzi boleh proceed lah. Kalau ada soalan, boleh tanya sekarang. Ada? Okey. Saya rasa tak ada. Kita boleh proceed, Cik Fuzi. Jadi kita nak pergi kepada macam pagi tadi, kita nak buat chroma key. Okey. Kita ambil jalan shortcut, tekan cover. Okey, pertama sekali tekan cover. Lepas tu kita tekan filter. Okey, tekan cover, tekan filter dan pergi ke chroma key. Tekan plus sign ni, chroma key. Terus close. Okey. Tekan cover, tekan filter, tekan plus sign, chroma key. Lepas tu close. Kita just nak letakkan webcam tu ada di belakang. Begitu. Tekan webcam, kita sort dia ke bawah. Dan bila kita transition, so wajah kita adalah dalam tablet tu. Baik, kita akan streamkan ni. Saya ada sediakan satu PDF berita. Jadi saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan untuk baca bila kita start recording. Recording tu saya tak dapat tengok pun. Tuan-tuan dan puan-puan yang boleh tengok. So kita nak tuan-tuan dan puan-puan baca sambil ni lah kita akan start recording dan terus baca je PDF tu. Habis baca, kita stop lah recording. Boleh ke? Berita tu pun tak banyak, dalam seminit habis lah. Okey, dah sedia ke untuk kita start recording? Sekejap, gambar saya ni, kamera ni saya nak adjustkan dekat apa tu, komputer tu dia tak fit tu. Macam mana nak fit kan tu? Dia sengit lah kan, dia tak, kita nak masukkan betul-betul dekat dalam komputer tu. Macam mana Cik Fuzi? Kita cuma letak di belakang cover saja. Yang ni kita setkan dia. Maksudnya apa? Scaling dia ke size lah. Assalamualaikum, sorry saya dapat masuk tadi mesyuarat dengan Timbalan Pengarah. Minta maaf ya. Mungkin kita boleh ni bantu Cik Ashraf semula kan, supaya ni tak, step ni tak lama lah. Sekejap je kita bantu Cik Ashraf yang 4 tu, Cik Fuzi. Sebab dia key Okay, person. thank you. Okey, yang pertama minta download daripada link Google Drive tadi. Saya ada masukkan link yang baru. So bahan kita tak banyak pun petang ni. Okay, alright. So kita ada image. Mula-mula kita ada image. Dekat chat tadi Ya? Dekat chat tadi ada bagi link baru ya? Ada link baru dekat chat. Itu khas untuk petang ni lah. Okay. Download lah semuanya sebab ada PDF sekali. PDF tu skrip untuk kita streaming dengan recording petang ni. Oh, okay.
Okey, lepas tu bila dah download, kita akan masukkan image dulu. Sebentar Sekejap, tengah downloading. Cuma hari ni kalau boleh jangan segan-segan lah untuk recording, sebab recording tu saya tak tengok pun. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan record sendiri dan tengok hasilnya hari ni macam mana, supaya ada sedikit kefahaman lah masa nak gunakan OBS. Sebab yang petang ni tak macam pagi tadi, saya tunjuk semua tak. Petang ni saya tunjuk yang commonly orang guna. Basic, betul dia. Yang simple. Jadi mudah untuk kita stream, mudah untuk kita record, dan size tu tak besar. Cuma nak tanya macam mana kita, sebelum tu lah, macam mana kita nak save yang tadi punya kalau kita nak buka new, sebab dia masih tulis asal tu profile untitled kan? Okey, pergi ke scene collection. Yang untitled tadi renamekan dulu. Oh, okey. Okay, dah rename, lepas tu baru buat new scene collection. Okey. Alright. Simpan lah yang buat tadi kan. Ni dia tak simpan macam kita simpan Microsoft Word, ada dekat mana location kita kena letakkan kan. Ni dia simpan terus. Lagi kita tak buang, dia ada je lah. Jadi mudah lah anytime kita nak guna. So, bila lah scene collection ni. Sebab kadang-kadang kita nak guna template yang sama untuk source yang berbeza-beza. So, jadi kita guna semula. Dan scene collection mudah. So, hari ini saya gunakan new scene collection. Saya gunakan exercise for streaming. Okey dah. Okey dah, boleh dah. Masukkan gambar. Kita buat new session Kita buat new. Sekarang ni lah. Ini recording. Okay. Kalau dah ada bahan, boleh masukkan gambar cover tu. Masukkan gambar dulu cover Dan gunakan filter chroma macam pagi tadi. Oh, okey. Gambar dia gambar apa ya? Maka gambar ni cover. Cover tajuk dia pun cover Tajuk pun cover. Kemudian kita masukkan image slideshow. Oh, okey. Kalau untuk image slideshow ni kita tak usik lah setting lain. Kita cuba tambah file dekat bawah sekali. Image file. Okey. So saya cuma masukkan 3 gambar. Fuzi. Ya. Saya tengok dekat tablet tu kamera tu dia fix betul-betul dekat tablet tu. Jadi saya sekarang ni saya punya kamera tu tak dapat fix dekat tablet tu. Boleh pergi tunjuk ajar tak? Oh, dia tak perlu fix setiap kali. Sebab kita sorokkan dia di belakang. Jadi webcam tu berada di belakang gambar.
Kalau betul-betul dia tengok saya tutup, saya bawa ke atas. Gambar ni sebenarnya melebihi tablet tu. Video screen. Dia tak fit lah. Dia tak fit dalam tablet tu. Tapi sebab kita susunkan dalam source ni, kita letak di bawah sekali. So dia duduk di belakang tablet tu kan. Oh, okey. Sebab kita kena chroma key, dia jadikan transparent. Tablet tu jadi transparent. Tutup lah video pertama, tutup dia dengan cover. So dia nampak cantik, bersih. Cuma kita sebagai pelakon ni kena duduk depan kamera elok-elok. Nanti tak nampak. Okey dah. Yang cover tu satu, lepas tu image slideshow 3 ke? 3 je. Okey. Dan masukkan mikrofon dan juga webcam lah. Okey. Yang image filter tu kita letak ni kan tadi apa, chroma key kan? Chroma key. Image slideshow. Okay, kalau dah ada, lock semua supaya setting kita tak bergerak dan Kejap, saya tak dapat image tu, image slideshow tu tak dapat masuk gambar dia lagi. Oh, boleh. Image slideshow dia macam mana nak masukkan gambar dia? Visible behavior. Properties ke? Yang ni. Ni tak payah setting, tak payah usik. Terus pergi bawah sekali, image file. Pergi kepada image file ni plus Plus. Masukkan add file. Oh, okey. 3 gambar tu kan? Okey, jom. Tak payah buat apa-apa lah, letak gambar je kan? Letak gambar je. Dia akan running sendiri. Okey, lepas tu mikrofon dengan webcam Okey. Kat screen tu kita letak lah. Just nanti atas tajuk tu. Webcam. Okay, properties, build microphone. Okay, webcam. Webcam, video capture. Webcam. Okey, nak kena susun-susunkan semua dulu ke ataupun tak apa? Susun je macam ni. Kita dah letak gambar macam ni kan. Dah ada rupa macam yang saya punya screen ni. Okey dah. Alright. So the next step kita nak buat adalah kita nak start recording. Tapi apa yang kita nak recordingkan? Okay, pertama kita kena check dulu mikrofon kita dah unmute belum. Ni. Mikrofon kat audio mixer dah okey, masih ada bunyi-bunyi tu maksudnya dah okey lah. Okay. Right, saya ada bagi satu PDF tadi dalam Google Drive tu. Saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan baca ketika recording berjalan lah. Boleh? Saya rasa boleh faham. Mula-mula kan start recording, lepas tu baca PDF. Sekejap saya nak tanya. Yang gambar keluar image slideshow tu kat tepi tu kan, yang letak 3 tu, dia tak kita tak nampak dia tak keluar. Tekan transition. Saya dah tekan transition dah. Yeah. Ada kena setting ke? Tak ada, dia cuma letak dan dia akan jalan sendiri. Image slideshow, saya punya dia tak nak keluar. Dia tekan loop ke? Loop. Memang itu turis Syukri betul lah.
Saya dah tengok dah, double click. Time between slides tu 8,000 ke? Tak ada kan? Kosong kan? 8,000. 8,000 kan? 8,700. 3 gambar tu, aspect ratio, automatic. Always atas tu slide mode, transition. Always play even when visible. Automatic fade. Sama je. Okay. Setiap perubahan kita transition dia akan follow lah. Tapi saya tak dapat perkataan quick transition kat bawah tu yang ada cut, fade to back tu memang tak nampak dah. Oh tak apa. Ini pun kita jarang gunakan. Okay, it's not coming out. I don't know why. Webcam okay. Kalau tak ada gambar, guna gambar lain pun boleh. Gambar tu tak ada keluar. Tak tahu asal dia tak nak keluar. Yang cover tu dia memang industri pelancongan domestik tu kan? Dengan ada gambar tu ke? Ke ataupun dia blank? Cover ni kosong je ni. Okay. Oh, okay. Kejap. Saya rasa saya tak transform dari dia keluar. Okay. Puji, dah record tu nanti macam mana? Belum lagi kan? Belum lagi. Belum lagi. Saya tak tahu, cuma image slideshow saya je tak keluar. Yang lain okey. Mungkin ni kot corrupted kot data tu yang dah download tadi. Tak apa, saya double check balik dekat share screen. Okay, kalau tengok ke skrin saya, satu yang saya letakkan tajuknya pelancongan dalam Google Drive tu saya ada bagi. Bila buka ni tadi, PDF tadi, pelancongan tadi, kita nak baca lah, seolah-olah kita tengah baca berita lah. Ni dia, nak buat start recording. PDF, kalau tengok PDF ni tak panjang pun, tulisan dia besar. Tuan-tuan untuk baca je skrip ni. Skrip pun dah sejati kat OBS kita ni. Sebab dia dah install cantik dah, dia dah buat okey, tapi bila dia record tak ada hasil. Okay, boleh kita mula recording ke? Boleh, tak apa. Ya. Gambar tu tak keluar. Okay, sekarang kita start recording lah. Okey. Kita So- on mic, Cik Fuzi. Mic. Boleh juga. Tapi mengganggu tak nanti masa recording? Saya rasa tak mengganggu kot. Tak mengganggu Tak, semua orang bercakap kan, macam mana? Untuk recording ni bagi masa dalam 15 minit lah. Sebab kadang-kadang tengah start recording, alamak tersasul pula nak start recording balik kan. Boleh tak salah. So cara dia, tekan dia start recording ni dan baca skrip tadi. Tekan recording kat mana? Button belakang kanan tu. Oh, start recording lepas tu baca je. Letak Baca. dekat image slideshow ke? Tak payah. Tak payah, cuma recording je lah. Recording dulu. Lepas tu dah habis baca, stop semula. Mikrofon dah on. Mikrofon saya pakai di built-in punya. Nak on dekat situ kena on ke?
Kalau dia macam hijau-hijau dia bergerak tu maksudnya tak on lah. Yalah. Memang dia tengah bercakap. Okey. Saya recording kejap. So kita akan jumpa dalam 15 minit je lagi ya. Okey. Saya start recording lah. Okey. Kuala Lumpur, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya (MOTAK) berusaha memastikan semua pihak yang terlibat dalam sektor pelancongan supaya diberikan vaksinasi secepat mungkin sebagai persediaan apabila industri itu dibuka semula kepada pelancong. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata pihaknya menjangkakan industri pelancongan domestik dibuka semula pada Oktober ini bergantung kepada perkembangan kes COVID-19. Sehubungan itu, katanya, buat permulaan pihaknya mempunyai strategi untuk memastikan imuniti kelompok dicapai di lokasi pelancongan terkenal tempatan dengan 2 tempat diberi tumpuan awal iaitu Langkawi dan Kuching. Kita mulakan 2 tempat ini dulu, Langkawi dan Kuching, di mana kami merancang untuk memvaksinasi pihak dalam sektor pelancongan, terutama di Langkawi di mana tempat pilihan melancong, namun keadaan sekarang amat sedih. Di Langkawi, populasinya adalah 76,400 dan kita hendakkan 30,530 daripadanya divaksin supaya adanya imuniti kelompok. Sekaligus orang yakin untuk pergi ke sana dan mereka juga ada keyakinan untuk menyambut pelancong. Begitu juga kita ada perancangan untuk Kuching bagi tujuan vaksinasi, bagi tujuan pelancongan di mana MOTAK dalam usaha mengangkat bandaraya itu sebagai salah satu jaringan bandaraya kreatif di peringkat ASEAN dan UNESCO di bawah kategori gastronomi. Katanya melalui program bicara naratif. Agenda memperkasa sektor pelancongan dan kebudayaan dalam mendepani pandemik yang disiarkan melalui TV1 malam ini. Pada masa sama, Nancy berkata, MOTAK turut merancang untuk pergi ke Pulau Peranginan lain, membabitkan program imunisasi itu supaya lebih banyak pihak yang terbabit dalam industri pelancongan dapat divaksinasikan secara besar-besaran. Pembukaan semula pelancongan domestik disifatkan penting untuk mengimbangi semula kerugian sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat tempatan dalam bidang tersebut. Atas sebab itu, program vaksinasi ini penting dalam barisan hadapan dalam bidang pelancongan seperti pekerja hotel, sektor penerbangan dan sub pelancongan seperti pekerja spa dan mereka terbabit dalam seni muzik, katanya. Beliau berkata MOTAK juga sentiasa menjalinkan kerjasama erat dengan pihak industri dalam membantu mereka yang terjejas termasuk memberi latihan peningkatan kemahiran dan kemahiran semula buat mereka yang terjejas dalam industri pelancongan seperti pemandu pelancong. Okay dah, boleh stop recording. Saya pun tadi pakai suara Encik Ashraf. Dengar Saya ingat saya dah tutup. Saya tak tutup, minta maaf. Tak apa. Saya pakai satu voice lah, senang. Saya rakam kan. Sebab nanti kan kalau semua cakap dia ni kan. Okey, saya rasa Cik Fuzi dah sudah. Sorry. Apa suara macam pemberita okey. Suara sedap tu. Itulah, saya pun saya tak cakap, saya tunggu Cik Ashraf cakap lah, saya rakam lah suara dia. Suara okey, tak ada hal.
Okay, next. Yang lain-lain okey ke? Semua okey ke buat recording? Oh, lama dia nak stopping recording tu Lama. Masih stopping recording. Sebab dia nak convert sekali. Oh. Jadi kalau macam untuk recording, kadang-kadang makan masa sikit lah. Bila panjang pula recording tu, lagi panjang dia nak stop. Dan kadang-kadang bila kita dah start recording, dah siap, dah stop lah. Kita dah tekan stop recording. Jangan lupa tekan stop recording. Nanti dia record je lama. Kita boleh terus pergi ke file. Tengok je show recordings. So dia akan terus tunjuk kat kita. Kat mana file tadi. Kadang-kadang kita lupa. Folder mana ya, nak buka setting pula. Nak tengok satu-satu kat mana kita save apa semua kan. Tekan je show recording. Bila dah dapat show recording, kita terus nampak kita punya video yang terbaru. Dan kebiasaannya, dia akan save automatic menggunakan tarikh hari ini. So, kita lah yang renamekan dia. Nak letak nama apa. Pada 5 minit lagi, pada yang lain semua okey ke? Ada masalah tak? Kalau ada apa-apa boleh tanya. Saya tengok dekat chat. Kenapa saya tak dengar audio je? Mikrofon dah masukkan ke? Cik Zulkifli. Mikrofon dah on ke Cik Zulkifli? Sebab kata tak kedengaran audio. So pada yang mungkin ada technical punya recording, boleh record semula untuk tengok mikrofon dah on ke, belum on ke. Kadang-kadang kita dah masukkan mikrofon tapi device dia kita tak pilih mikrofon yang mana. Berat juga saya punya ni. Tengok file recording ni tapi tak ada apalah. Dia tak keluar dia punya audio dengan gambar tadi tu, dia tak keluar pula. Transition dah buat dah? Sebelum mulakan recording. Oh, tak buat. Kalau transition tak buat, dia tak masuk. Okey, lupalah. Jadi suara fikir tadi Cik Bakri rugi. Aduh, ruginya. Kena Cik Ashraf kena balik sekali lah Cik Ashraf. Tak masuk tadi. Oh, saya tak tekan transition. No wonder. Sebab tu dia black aja kan. Dia tak rakam. Sebab kita tak live lagi kan. Dia tak, transition dia tak pergi kan. Tak pergi. Okey. Itulah.
Kalau kita tak guna studio mode atau kita guna single mode macam ni, dia terus je rakam. Tapi kalau kita guna studio mode, kena transition lah. Aduh, sayang. Kat mana yang kita nak tengok testing tu suara? Tekan file. Dah siap tu. File tu kita dah tengok dah. Dekat sini tak boleh tengok lah. Dekat sini dia punya tempat recording je. Hasil dia kat tempat lain. Oh, jadi nak dengar kena dengar kat ni Cik lah. Ashraf, saya benarkan Cik Ashraf untuk present. Boleh juga. Kan, at least kita dapat tengok. Okey, sekarang ni saya benarkan. Saya benarkan Cik Ashraf untuk present. Sekejap saya meeting option. Saya buat, okeylah, saya buat everyone can present. Saya buat everyone. Okey, sekarang ni Cik Ashraf tekan button yang present tu, yang dekat sebelah mic tu. Okey, tahu. Okey, show balik yang file tu. Show Cik Fuzi boleh tengok. Sekejap Oh, saya kena pergi pada Teams sekejap. Present now. Oh, saya tak boleh present. Tak boleh, saya punya tak boleh present lagi. Tak boleh present, saya punya tak boleh nampak present. Dia masih dark. Okey, dah boleh. Saya dah buat everyone can present. Okey, baru-baru dia keluar. Yang dah ada tu boleh present. Tadi masalahnya saya nak present tapi saya terlupa nak tukar kepada tu tadi. Alamak, saya tak rakam suara Cik Ashraf. Windows. Tadi saya present screen. Okey, nampak? Okey. Okey, apa yang perlu saya buat? Dah siap tinggi. File kan? Pergi ke file. Pergi ke file. Sorry. Okey. Nak kena buat apa ya? Show recording. Show recording. Yang ni lah. Oh, yang ni dah ada dah tadi. Sekejap. Mana satu? Dah open dah tadi. Ni. Ya. Ada suara tak? Sekejap. Ada tapi tak kuat. Oh, ada. Sekejap. Sebab saya pakai speaker. Dengar tak? Ada suara. Saya kena tanya Cik Fuzi, kenapa teknikal tu, kenapa suara tak dengar?
Apa kamera dalam tu ada macam saya dah okey dah. Saya rasa Cik Ashraf ni dia tak cantik. Dia tak letak kat belakang. Saya Cik Bakri. Okey. Saya tengok apa Saya masa recording tu saya tak tengok tu, jadi gambar tu tak ada masuk dalam frame. dia tak masuk dalam frame. Macam saya tadi, saya dah okey dah. Macam dia ajar lah. Dia kena letakkan kedudukan kat belakang. Correct. Okey. Alihkan tu. Naikkan ke atas. Besar sikit pun tak apa. Kalau macam tu kena ni baik ke apa? Apa dah okey tu? Okey dah. Okey dah tu. Dia kena besarkan tu. Macam tu okey betul. Oh, okey. Kena besarkan, ni okey dah. Dah okey dah. Oh. Dia punya frame tu kena besarkan, ini baru dia masuk fit dekat dalam tu. Okey, dah cantik dah. Yang tadi macam ni, dia tak masukkan dalam frame tu, jadi dia tak fit dalam frame. Okey. Alhamdulillah dah okey. Kita dah boleh buat recording. Jadi streaming kita akan tengok ke Facebook live dululah. Boleh Okey. Untuk mengelakkan privacy, untuk menjaga privacy, kita pergi ke Facebook page. Pergi ke Facebook page. Ya, Aisyah boleh ni lah. Okey. Present tu Teams. So technically macam itulah cara kita streaming sebenarnya. Dia macam cara kita recording. Biasanya kalau recording kita menunggulah untuk dia stop recording, untuk dia convert jadi video. Barulah kita boleh. Okey. Dah nampak ke skrin saya? Nampak. Dia akan sebut. So, saya minta biasa baik tuan-tuan dan puan untuk buka Facebook masing-masing. Pada yang belum ada Facebook page, bolehlah kita buat Facebook page hari ini. Ini paling simple sekali untuk kita buat kita punya Facebook live. Jadi ini Facebook saya. Untuk kita create page, selepas login, dia ada button plus sign kat atas ya. Kan button plus sign tu. Lah create, macam-macam kita boleh create. Nak post ke story ke room ke. Tapi yang ni kita nak buat page supaya bila banyak kali orang lain nak buat kita nak buat streaming kat page yang sama, so kita boleh gunakan page yang kita buat. So hari ni kita nak buat page, sila tekan button plus sign dan tekan button page. Okay. Button plus sign tu ada sebelah kanan, kat penjuru sebelah kanan. Dan dia kita di hari ini saya letak nama page saya ahmadfuzi.com.
Kategori saya letakkan education. Kemudian education ni saya tak letak lah. Kalau nak letak boleh, tak letak apa Dan dah isipkan nama. Kalau dah hijau tu maksudnya available lah. Kita boleh guna nama ni. Ada dengan orang lain punya page. Kita pun dia ketik warna hijau. Nama letak page. Pada yang kita tinggal, login ke Facebook, tekan button plus sign ni. Tambah create page, masukkan page ni. Setiap tekan je create page. Kita akan adalah satu page yang kita boleh gunakan untuk streaming. Tuan-tuan semua, janji ada page je, tak payah lagi gambar apa tu semua tak apa. Kita just ada nama, nanti kita beggar cantikkan. Just nak daftar dulu ada page. Dah siap masuk detail tadi, save je, gambar nanti dulu. So saya dah ada page dah. Dia akan minta macam-macam detail lah tapi biar je. Kita nak terus buat live. Okay, semua dah ada page ke? Kita tunggulah dalam 2-3 minit Okay, ada yang kita nak buat page. Ashraf dah boleh buat page? Dah boleh buat. Tetapi dia kata nak link pada WhatsApp ke, perlu ke tak perlu? Tak perlu lah kan? Tak perlu, okey. Tu kemudian kita buat dulu page. Okey, alright. Dah dapat sampai dah. Ashraf.com dah ada add the button semua ni lah. Okey, saya rasa boleh proceed Suzy. Boleh Okey, boleh. dekat kita tadi dia ada tempat kita buat posting tu kan, create post dan sebagainya. Jadi kita tekan yang live tu. Waktu sikit tu kita nak tengok create live. Jadi kita buat live ni, kita tekan create live. Oh, create live, okey. Create live, kita tengok belah kiri. So kita dah jadi producer sekarang ni. Kali ni kita tak nak test, kita nak terus je live event terus. Kita go live. Saya nak pergi ke Facebook ni, saya nak tengok live tu kat mana. Okay. Okey, saya dapat tu, lepas tu dia keluar welcome to live producer. Yes. I want to reach a broader audience, engage with viewers, build a community. Terus ataupun terus klik get started je. Get started je. Okey. Sebab bila kita belum pernah stream, dia akan bagi tutorial macam-macam lah kan. Lepas tu recommended video source, nak keluar next ke ataupun tutup je? Tutup je. Skip. X sajalah kan. Tak perlu set up streaming software kan? Tak perlu kan? Tak payah. Bayang kita nak yang dekat skrin saya ni, sebelah kiri tu, kita nak terus go live tu. Dia akan tanya juga, choose where to post. So kita nak post to page ni. So tak perlu ubah lah. Post to page that you manage. Okay, alright. Kan. Betul. Tunjukkan dekat tu, dekat page tu, dekat saya punya page ni tak boleh live pula. Cuba tengok kan. Cik Fuzi. Saya back kan. Dekat nak buat posting tu, create post tu. Ni apa create live.
Cuba sebab ni. Ya, saya create post. Lepas tu add Post. your post Terus tu. live. Okay, dia ada foto, WhatsApp, get call, check in, post, Tak Q&A, perlu feeling, post. tak ada live. Dia tak perlu create post. Tu. Sebab kita dekat main page ni, kita terus ke bawah je. Oh, sebab saya ni pakai desktop ni. Boleh juga. Tapi kenapa dia tak ada? Ni page kan? Ke personal? Tu sama juga. Page. Page eh? Apa saya Tadi saya pergi grup lah. Saya rasa saya tahu page ni memang tak tahu kenapa tak ada ni, saya pergi grup lah sekejap. Tak apa. Encik Bakri tunjuk apa sharing your ni, nampak, boleh nampak sekali. Share your screen. Okey, sekejap. Sekejap. untuk Facebook Live ni, kita cuma nak get dia punya streaming key tu saja. Dia dapat streaming key tu, kita dah boleh lah handle dekat OBS sahaja. Okey, boleh proceed. Saya dekat grup saya jumpa. Dekat page tak jumpa, dekat grup ada. So kita tekan create live tadi, kita terus je tekan next. Okey. So, Okay. Saya punya pula slow internet. ambil stream ke? Stream key ke? Okay, gunakan stream key. Stream key ni yang kita nak gunakan. Stream key, ambil server URL, stream key ke server URL? Okay, cuba kita scroll ke bawah. Scroll ke bawah, kita akan nampak server URL. Kita akan nampak stream key. Server URL ni untuk bagi orang lain tengok. Ada dua. Ataupun kita pun boleh set up juga dekat kita punya OBS. Yang kita nak ni adalah stream key ni. Okey, ambil tu So tekan copy ni. Okay. Kita tekan copy dan kita pergi ke OBS. Okay, kita pergi ke OBS kita copy je, tekan je button copy stream key tu. Kita pergi ke OBS, kita pergi ke setting. Okey. Semula kita copy daripada mana tadi? Oh, copy kat sini dulu copy kat Facebook page dulu. Facebook page copy kat mana? Sorry, tadi sebab ada call in. Ada scroll ke bawah. Dekat sebelah kiri. Sebelah kiri tu scroll ke bawah, ada kan nampak stream key. Use stream key ke apa? Use stream key. Oh, copy stream key tu copy, okey. Stream key saja yang kita copy kan? Yes. Okay, alright. Kemudian kita pergi ke OBS, kita tekan setting. Okay. Dan kita pergi ke stream. Yes. Dan sinilah yang kita buang stream key yang kalau ada yang lama lah. Kita pilih dulu Facebook Live, pastikan pilih Facebook Live. Server dia kita biarkan. Stream key dia kita pastekan yang tadi. Dia kata the streaming service does not support your current output resolution. Jadi kita 85240 fps ini. Do you want to continue? Yes sajalah. Continue pun tak.
Kalau tak keluar nanti baru kita tengok balik. Okey. Dah paste dah. Siap. Kita tekan OK. Okey. Sekarang ni kita punya OBS dah ready untuk streaming. Okey. Jadi kita sekarang kena semula ke Facebook. Kita kena tengok yang ini. Kita ada next. Next. Sebelah kiri tu next. Mana next? Oh. Okay, kita perlukan tajuk sebenarnya. Dia minta tajuk. Kalau kita tengok sebelah kiri tu. Okay, dia perlukan tajuk saja. Tak tajuk, kita akan next lagi. Okey. Bila kita klik next, dia dah habis next dah. Dia kita connect streaming software to go live. Okey. Maksudnya Facebook dah ready untuk streaming. Dan kita kembali ke OBS. Kita tekan start streaming. Saya dekat Facebook tadi saya tak dapat dia punya next button. Lain rupa dia. Dia pergi pada dashboard ni. Home, go live now, dashboard ni. Oh, pergi kat dashboard. Kalau perhatikan saya punya skrin, saya dah pun ada video dekat atas ni. Dah tengok. Tengoklah video tu berjalan, dah masuklah, maksudnya kita punya streaming dah mula berjalan. Saya pun tak ada next. Boleh tengok kejap gambar ni. Okey, kejap saya tunjuk saya share saya di skrin. Bagi saya untuk share skrin dia. Saya tak boleh share skrin. Saya tak boleh share saya punya skrin. Saya dah stop share. Belum boleh present lagi. Only meeting organizers and presenters can share. Boleh. Tak boleh share saya punya screen. Cik Bakri boleh bantu. Organizer je boleh setting. Organizer je. Tak apa, tadi kita pergi kepada go live now. Kan?
Lepas tu post tu bawah tu kita dah ni kan. Kita jangan publish as test broadcast kan? Yes. Publish as test broadcast kan? Tak publish as test broadcast. Tak, kita tak. Okay. Lepas tu kita pergi ke sini ke dashboard. Kan? Lepas tu bila ke dashboard tu dia ada tak nak kena klik apa, kena tambah apa-apa ke? Tak ada apa-apa. Feature checklist, publish post, edit stream ke kena perlu apa-apa? Tak perlu. Tak ada dah. Kita tekan kat OBS je start streaming. Okey, kalau macam tu saya Saya tengah ni tadi saya okey jap. Everyone. Jap. Okey, saya rasa dah Cik Ashraf boleh tunjuk kan nak present? okey, kejap saya belum dapat boleh share lagi. Kejap. Okey, baru keluar. Alright. So Cik Zulkifli boleh ke bawah untuk create post tu, tapi jangan tekan create post. Create live. Okey, saya share screen. Okey. Jadi saya pergi pada Facebook page saya. Okey, ni dia. Kan? Tak ada benda yang nak tekan next. Okey. Start streaming terus ke? Start streaming terus. Okey. Kalau OBS dah boleh start streaming, dia akan keluar. OBS saya dah klik start streaming dah. Okey. Kena tunggu dia ni lah connected. Okay, streaming. Ada apa-apa yang kena buat kat sini ke? Tak ada. Main je. Semua ni tak ada apa-apa kan patutnya. Sebab saya tak ada next tu tadi tak ada. Tak ada. Dan sini perlu go live tu perlu klik, tak ada apa-apa kan go live ni. Tak ada. Oh, title tak masuk. Title masih belum masuk. Ni title. Oh, Title tu baik. apa dia tadi? Okey. Okey, itu je kan? Boleh, masih tak boleh ke? Boleh tengok setting Cik Ashraf. Setting dekat mana? OBS. Setting. Facebook Live, server default. Okay. Ni ignore service recommendation. Nak klik ni ke? Okay. Nak klik yang ni. Facebook tadi. Ni yang ni kalau tadi Facebook saya, yang ni tak ada perlu buat apa-apa kan? Kalau stream setup, okey saya copy balik saya punya stream setup. Kata saya stream key ni, copy yang ni kan? Okey, copy. Lepas tu pergi kepada OBS balik. Kalau ni kita boleh ubah dah, tak boleh? Kena stop dulu. Oh, Tekan kan, stop. okey. Stop streaming. Lepas tu kita buat semula. Stopping stream. Ya.
Okey, maksudnya interface dia lain sikit lah berbanding saya. Sebab stopping streaming sekejap. Dia dua satu yang komprehensif, satu lagi yang simpulnya lah. Dia Kalau dia stop streaming pun lama sekejap ni sebetulnya. Dia tak lama. Lama benar. Multitasking. OBS, all streams recording will be shut down. Sekejap dia tengah loading OBS. Dia extra boleh di ke apa video tak? Video. Tadi. Dekat mana? Dekat sini ke? OBS. Saya copy stream key balik. OBS. Setting. Sekejap saya just betulkan balik setting. Video Tadi stream ni saya video. Nak kena ubah apa-apa kat sini ke? Sekejap saya tengok dulu Boleh tunjukkan output. Output ni. Belah kiri tu output. Stream. Okey. 128.852.40.480.360. Sekarang di 852.480. Boleh ambil yang highest tak? Okay. Lepas tu dekat output tu, atas audio tu, belah kiri. Oh, output ni. Output okey, tak ada masalah. Ni yang kuning ni tadi ni. The streaming audio rate will be set to 128, which is upper limit for the current streaming service. Okey, ni tak apa Tak ada apa. Okey. So start streaming. Betul. Okey, cuba tekan play. Okey, baru boleh.
Cik live sebelah kiri tu, warna biru tu. Go live. Aku live, baru dia akan post lah. Kalau macam interface macam Cik Zulkifli, macam interface saya, dia dah terus automatic masuk. Oh. Lebih kepada version lah, version Facebook punya interface. Yang ni Cak Ayam ni lambat, lama ni. Macam yang. Lepas tu ada setengah kadang-kadang kita risau keluar ke tidak sebenarnya kan dekat kita punya ni. Kita boleh check kat sini. Lagi satu dekat OBS tu, kita tengok kat OBS, kita tengok belah bawah tu. Dia ada warna hijau, dia ada live timing dia. Kat sini kita boleh nampak lah. Kalau hijau tu, okay, streaming kita cantik lah. Dia banyak keluar live video interrupted. Tu lebih kepada stream punya connection. Itu macam saya tunjuk kat OBS. Ini pada OBS. Okey. Kena ubah mana kat setting? Yang ni kalau perhatikan kat bawah tu kan ada line warna gambar warna hijau kan. Ni OBS. Yang ni ke? Yang bawah tu. Okey. Kalau hijau tu maksudnya okey lah. Maksudnya streaming tu berjalan cantik lah. Oh, kalau hijau okey. Tadi dia kejap hijau, kuning, oranye, merah. Tu typical tu. Itu connection. Itu connection. Oh. Now green. Kalau beli green dia patutnya boleh go live lah. Itulah cara kita untuk stream. Jadi sementara streaming ni kita tinggalkan Facebook tu, jangan close pula. Kita jadilah kita go next ke scene lain ke, kita buat efek-efek yang canggih-canggih ke OBS dan sebagainya. Sambil kita streaming, kita membacalah PDF tadi. Ya, simpan kat kita punya posting kat Facebook. Oh, ni maksudnya sekarang ni kita go live ni. Jadi kita streaming ni kita baru kat sini baru kita baca lah dia punya teks tu. Aku baca lah. Oh, yang tadi tu lain kan? Tadi tu pre-recorded Yang ni kita go live lah, kita terus baca. Oh, okey. Understood. Jadi kadang-kadang tu yang kadang-kadang bila ada orang nak tengok komen dan sebagainya, adalah orang jaga. Okey, saya stop presenting Stop sharing. Apa Cik Bakri pula nak tunjuk atau kawan-kawan lain? Ya betul. Paste dah copy tadi stream key, paste kan kat situ. Paste dekat stream key tu. Kena update lah ke Facebook ni kan, ke version lain tu. Sebab kalau live saja saya biasa buat tak ada masalah, tapi bila dengan OBS ni dia ada clash pula, tak tahu sebab clash. Kat mana je? Dia dekat bila sampai nak dekat stream key tu kita dah ambil dah dekat situ. Patutnya biasanya saya tekan go live dia akan pergi tau. Sekarang button go live tu dia tak aktif. Dia tak dekat technical dekat Facebook. Kalau biasa saya buat live kan, saya buat biasa live, kita tekan kamera, lepas tu nanti nampak gambar, lepas tu kita go live, automatic dia akan go live dekat kita punya Facebook. Cuma bila saya ambil stream key tadi, saya copykan dekat OBS, so sekarang ni dan kita balik kepada Facebook tu dia tak boleh pula dia nak live. Saya tak tahu, mungkin Facebook ni tu ada technical lah, tak update ke apa kan. Tak tahu, ada teknik. Boleh kalau normal program. Ya, skrip kita bagi.
Saya faham. Kita biasa bukan OBS tu. Your headset connected. Bila kita gunakan streaming OBS ni, dia akan makan performance komputer kita lebih sikit lah. Jika kita nak buat multitasking lain pun dia sangkut sikit. Itulah saya rasa tu banyak kat Fatul kan, dia berat, dia nak pergi balik kan. Saya rasa dia dekat situ lah antara Facebook tu dengan OBS. Dia kalau Facebook saja tak ada masalah, tapi bila dia nak dengan stream OBS tu saya ingat ada sangkut sikit lah, dia lambat kan, tu yang dia ada konflik tu. Ada konflik sikit lah, lambat sikit. Dia sebenarnya bergantung dengan kita punya komputer dan connection. Kalau dua-dua ni memang super, tak ada masalah lah, memang laju. Betul, connection satu, lepas tu komputer pun dah berat kan. Saya tak berapa nampak gambar ni. Sekejap ya, Cikgu fikir. Connect streaming, okay. Software OBS dah boleh start streaming. Kemudian di Facebook tu boleh tekan next terus. Dia sebabnya kita gunakan OBS ni sebab kita nak gunakan macam-macam perkara dekat di kita punya komputer. Kalau macam live biasa, kita cuma guna kamera saja. Tapi bila kita guna OBS, kadang-kadang kita nak tunjukkan slideshow kita, kita punya PowerPoint. Lepas tu kadang-kadang kita nak present something pada bos-bos besar. Nak tunjukkan statistik, nak tunjukkan video semasa dengan wajah kita lagi. Macam-macam nak tunjuk. Jadi dekat OBS ni, bagusnya dia mudah gitulah semuanya ada. Pada Cik Zulkifli, setting tu klik je okey. Sebab dah masukkan stream key. Lepas tu start streaming. Untuk yang FB tu tekan next. Untuk yang lain-lain okey ke? Okey, dah habis next. Dah habis next, tinggal streaming je lah. Streaming dekat OBS. Dan dia ambil masa sikit lah untuk connect dengan Facebook. Yang lain-lain okey ke? Lain ni tahu apa dia Tak berapa clear. Jadi sekarang pun dah pukul 4. Mungkin kita nak tengok di YouTube pula macam mana caranya. Kalau tak sempat ni bonus round tak lepas. saya rasa boleh teruskan ke YouTube kot. Tanya Cik Ashraf dulu. Dia nak proceed ke ataupun dia nak ni? Okey, boleh. Kita pergi YouTube lah. Nanti takut tak sempat apa. Yang lain nanti boleh tengok video Okay, so ke YouTube. So kita kena, macam saya cerita tadi, kena log in dulu.
Kalau login kat YouTube ni guna Gmail account, kita akan dapat gambaran macam ni lah account kita Oh, saya lupa share screen. Okey. Okey, boleh nampak ke skrin saya? Okay. So, kita akan tekan gambar kamera ni. Kalau dah activate, so dia tak ada masalah lah. Kalau belum, memang akan makan masa 24 jam. Great. Go live Kita tekan go live. Live streaming isn't available at the moment. Enable. Okay. So dia makan masa 24 hours. Tapi cara dia tak jauh beza dengan Facebook tadi. Bezanya YouTube ni lagi mudah lah. Dia buat semuanya satu tempat. Facebook tadi next dan sebagainya kan. Di YouTube ni kita cuma ambil dia punya stream key tu saja. Ada yang dah masuk ke studio YouTube, so perhatikan di sebelah kiri. So ada stream key, dia letak kat bawah. Nak masuk ke YouTube tu makan masa. Dah sampai ke YouTube? Dah, saya dah. Dia nak apa, right now ke later date ke apa? Right now lah kita nak stream terus. Start now, right now. So sama macam tadi, kita copy stream key dia. Kemudian pergi ke setting OBS. Bahkan stream key dia ni ada banyak. Satu FCZ, itu dia ada stream URL, dia ada acting. Kita ambil stream URL ke? Bukan. Dia yang RTMP kalau tak salah saya. RTMP stream key. Saya buat sekarang apa, webcam stream info saya buat private lah ya. Boleh. Private lah, sendiri je tengok. Okey, dia ada RTMP, dia ada stream URL dengan, dia ada dua tu RMP tu. RTMP dia ada dua. Dia ada backup, mungkin saya ingat live kot. Saya tunjuk ke saya punya. Ya. Dia kena take up to 24 hours. Tak boleh buat apa-apa. That's why yang saya remind itu. Yang saya minta saya bagi lah, bagi tahu pada urus dia. Tak, kita orang dah buka tapi tak tahu pula kena verify sampai 24 jam.
Buka dah semalam dah tengok go live, tengok aje lah. Tengok ada kan? Okey ada. tak pernah buat. It's okay. Tiba-tiba kalau saya tunjukkan saya punya kat mana nak ambil stream key tu kan. Okey. Ke bawah stream key tu, bukan stream URL. Yang stream key paste in encoder tu tulis. Yang mana satu Cik Fauzi? URL tu. Yang ni. Tengok ke atas sikit. Scroll ke atas sikit. Ni. Mana tu? Tu. Yang ada mata kena cross tu. Ni. Mata kena cross tu copy. Ya. Itu string. Copy kan. So itu lah. Akan gunakan macam tadi lah, sama macam Facebook. Okay, pada yang dah masuk ke akaun studio YouTube, kalau tak nak orang tengok yang kita tengah buat ni, boleh edit lah dekat atas studio ni. Punya privacy tu pergi kepada private ataupun unlisted. Okay. Lepas letakkan stream key, kita tekan start streaming. Bila kita start streaming, tengok dekat YouTube kita ni macam mana letak video yang telah connect, yang masuk. YouTube dia buka, bila kita masuk je stream key, dia terus live. Kalau sebelum Saya rasa dah okey kan, sebab ada yang tak go live tu, jadi ada problem. Saya dapat go live. Macam mana nak ambil key dia? Saya dah dapat go live dah. Pergi kat webcam dulu ke macam mana? Sekarang saya live dekat stream. Saya end stream dulu lah ya. Your stream will start immediately, no longer to be live. Saya end dulu ya. Boleh nampak skrin saya tak? Tak nampak, nampak your face saja.
Belum pula saya punya. Kat dia ada batu yang ada mata, ada palang dekat atas mata tu. Tak nampak lagi. Okey, kita pilih stream dulu kan. Klik kat atas sekali ke manage? Yang pertama. Okey. Lepas tu kita kita pergi edit ni. Saya nampak yang mata tu, saya nampak. Edit stream, okey. Okey, cuba tengok skrin saya. Okay. Nampak. Saya Teruskan. nampak. Okey, yang stream key ni adalah yang di bawah ni. Default stream key ni bukan bawah ni yang ada dot banyak ni. Yang ada tutup mata tu kan? Okey, kita copy yang tu. Kita klik copy. Lepas tu pergi pada pergi ke OBS. Lepas tu pergi setting, pergi pada YouTube Live. YouTube RTMS Setting. YouTube RTMS. Ke YouTube dia dah ada. YouTube RTMS ni dah ada masukkan punya stream key. And then klik OK. Lepas tu kita start streaming Bila di YouTube kita start streaming, dia terus appear. Dia tak macam Facebook tadi, kena tekan lagi. Yang ni terus tekan, terus appear. Okey, keluar. Terus jadi. Terus. Yes. Di YouTube ni lebih mudah lah, lebih ringan. Yes. Saya cuba share je lah. Itulah caranya, tak susah streaming tu. Kalau saya mulakan streaming pagi tadi rasanya 2 jam, petang ni 8 jam dah siap dah. Jadi sebab kita nak bagi overview OBS dulu, belajar macam mana nak boleh buat OBS, macam-macam benda rupanya. Boleh slide, video dan macam-macam. Guys, dah nampak dah. Kita boleh pergi next. Alright. Okey semua, yang lain semua okey ke? Cik Zulkifli tadi macam mana, okey ke? Dah boleh ke? Okey, alhamdulillah. Okey, boleh ke semua YouTube? Tak ada masalah
tempat saya dah hujan. Saya rasa boleh teruskanlah. Boleh ke Takut kita nanti pergi ke bonus round lagi 10 minit je? boleh. Sebab saya ni pun dah hujan ni. Boleh Cik Fuzi. Bonus round. Tak apa sebab kita rakam ni, nanti kita boleh review balik. Macam mana Cik Bagri? Boleh teruskan. Sebab saya Boleh. dah hujan ni. Okey. Saya share screen saya. Yang ni last lah yang saya katakan tadi, sebab kita nak stream kadang panel 1, panel 2 kan. Okey, katalah saya buat new meeting dan sekarang ni screen saya sedang initiate Google Meet. Sebab saya nak buatkan macam mana kita nak buat forum, macam mana kita nak, macam yang kita janjikan tadi. Kita nak buat forum. So di OBS je saya buatkan scene baru. Saya buat scene baru. Yang ni saya buat forum. Kemudian saya letakkan image lah, cover macam biasa, tapi untuk yang ini saya gunakan color source saja sebagai background dia. Okey. Internet untuk kita buat Google Meet dan sebagainya. Okey, cuba bayangkan yang kita tengah buat ni. Tengah ada 3 panel. Okay, bayangkan Google Meet adalah 3 panel. Satu panel kita cuba gunakan berbeza-beza lah. Boleh dengar ke suara saya? Boleh. Boleh. Teruskan. Okay. Sebab saya tengok macam tak ada respon daripada saya punya team. Saya punya team bagi tahu saya punya mic tak function. Betul, dengar-dengar. Okey, saya letakkan 3 window capture. Yang ni nombor 2 punya. Okey, saya letakkan team saya. Microsoft Team. Window capture one tadi apa? Google Meet Saya gunakan Windows Capture je. Semua yang saya gunakan ni semua guna Windows Capture. Microsoft Team tak nak appear. Dan saya masukkan lagi satu window capture. Nombor 3 punya. Apalah saya gunakan yang sama. Sebab Microsoft Team tak nak appear. Saya masuk kat Safari saya. Google Meet juga. Saya transformkan dia. Flip to screen. Okey.
dan saya masukkan cover. Saya gunakan image. Kalau masih ingat kenapa saya gunakan skrin yang hijau tadi tu, tujuannya adalah untuk yang panel-panel lah. Sebab kita nak jadikan dia sebagai kita punya cover untuk rupa kita punya OBS. Saya gunakan chroma key macam tadi. Okey, yang dia. Alright. So, tu panel yang pertama. Untuk pengetahuan semua, kita boleh je copy dan paste terus. Ctrl C, Ctrl V, paste terus. Dia akan terus keluar banyak-banyak sini. So, macam saya kata tadi, gunanya untuk kita cover video tadi tu. Jadi, bila kita guna 3 platform untuk panel yang berbeza-beza, lebih mudah lah untuk kita cover dia. Sama juga, yang ni saya gunakan untuk chroma key juga. Okey, lebih kurang beginilah bentuk dia. Tapi ini tak cantik lah sebab saya tak sediakan panel punya interface. So bayangkan panel pertama berada di gambar di atas, panel kedua berada di gambar yang bawah. Jadi di sinilah kita punya meeting dengan Google Meet ni tadi akan appear dekat skrin tu. Boleh nampak saya tak transitionkan. Okey. Lebih kurang inilah. So ada panel 1, ada panel 2, kita boleh buat lagi panel ketiga. Ini yang saya masukkan dekat bonus round untuk kita buat forum. So ada 3 orang yang bercakap walaupun kat tempat yang berbeza-beza. Boleh faham ke yang ni, yang bonus round ni? Kena cubalah, kena cuba. Kita cuba Jadi kita Cuma boleh yang letakkan masa window capture tu kan Yeah. yang kita pilih Google Meet Safari tu kan. Kita dah ready kan instant meeting tu kan? Ke atau macam mana? Sebab nak masukkan URL dia sebab apa? Patut dia appear masa kita pilih tu tapi dia tak appear. Tak nampak. Kita kena ready kan dulu. Siap-siap dulu. Kalau nak lagi selamat, kalau dulu untuk yang Google Meet yang Google Meet yang premium, dia bagi kita stream key. Tapi stream key tu tak semua ada lah. Yang unlimited punya subscription akan ada stream key. Saya tak ada, tak boleh. Jadi sorry, bukan stream key. Nama dia stream URL. Yang itu kita boleh guna tadi. Yang dekat sini, source ni, kita gunakan browser. Kita masuk URL lagi. Tak payah susah-susah buat macam ni.
Jadi kita terpaksa adjust lah ikut kreativiti kan. Kalau ada URL tu lebih mudah. Oh. Okay, so untuk hari ini bonus round patutnya yang green screen tu semua saya bawa ke sini ke hujung, tapi ada yang tengah hari saya dah tunjukkan. Untuk yang ni pun forum ni semua pun saya dah tunjukkan. Tapi nak untuk Instagram kita perlukan software tambahan dan tak sempat lah untuk cari install masa. Di bonus round Instagram mungkin nantilah kot yang yang next time punya training ke. Tapi Instagram simple je. Kalau Maksudnya mungkin copy key juga dia kan, copy key je lah. Copy key juga. Contoh nak pergi streaming go live untuk Instagram live story. Boleh gunakan application nama dia Yellow Duck. Saya typekan dekat chat nama dia Yellow Duck. Yellow Duck ni kita install dan kita log in kita punya Instagram, dia akan bagi terus stream key kita. So kita terus je guna lebih cepat. Itu untuk Instagram kan, streaming untuk Insta. Ni untuk Instagram. Yellow Duck ni untuk dapatkan stream key. Stream key ni penting untuk streaming. So insyaAllah daripada saya itu saja. Kalau ada soalan bolehlah tanya apa-apa. Kita buka kalau ada soalan daripada peserta, kita buka. Sebab tempat saya ni dah hujan ni. Jadi line pun dah tak berapa cantik ni. Okay, ada soalan? By the way, saya juga minta maaf, saya punya streaming hari ni tak berapa cantik, selalu flawless je. Hari ni dia macam-macam pula ya. Asyik terputus je. Tak ada soalan Cik Bakri dari saya. Saya rasa saya tengah tengok rakaman, ikut balik satu step by step. Okey, tak mengapa. Dia ada dua rakaman lah. Satu rakaman yang hari ni dan nanti kita akan sharekan. Kedua, rakaman yang dah ada di YouTube. Saya akan share juga rakaman yang tu. Saya dah download video tu. Saya akan ni lah, yang tu sekejap je kan. Yang tu cepat pandai. Okey, ada apa-apa lagi kepada peserta? Tak ada. Nak ucapkan terima kasih, banyak belajar, banyak input hari ni. Something new to explore lah daripada saya. Kan? Terima kasih menunggu dan memahami keadaan kita belajar perlahan-lahan. Thank you very much. Terima kasih banyak-banyak Cik Fuzi. Minta maaf banyak aja saya punya. Saya yang patut minta maaf sebab tak boleh nak catch up. Saya memang minta maaf. Okey, kita rasanya dah berakhir untuk hari yang kedua. Okey, nampak memang susah sebenarnya, tapi sebenarnya bila kita buat, saya rasa kita tengok balik semua video tu, kita akan kita akan belajar, sebab apa yang kita belajar semalam dan hari ini adalah relate kepada kita digital ni dalam teknologi ya. Kalau kita tengok tadi bahawa kita nak belajar bagaimana kita boleh menyampaikan maklumat sebab saya fikir sebab dalam keadaan pandemik ni bagaimana kita boleh ataupun akan datang sebenarnya untuk jimatkan kos ataupun kita nak buat satu seminar kan. Mungkin ini adalah platform yang terbaik untuk kita buat. Cuma nanti
macam saya lah, di IIB tu kalau ada 2-3 orang tim tu, mungkin Encik Ashraf boleh ketua untuk ni jadi ketua, and then cari 2-3 orang lagi untuk set up. Kan saya rasa Cik Fuzi boleh letakkan nombor ke kalau nak peserta nak hubungi? Boleh. Tu saya kena minta kebenaran tu kepada Encik Fuzi kan, kalau dia rasa takut sebab ialah Cik Fuzi tengah belajar kan, dia tengah sambung belajar PhD, takut dia tak nak diganggu kan. Saya minta kebenaran pada dia lah, kalau Cik Fuzi dia kata okey, saya okey lah kan. Bukan apa, kalau kita ada apa-apa pertanyaan daripada peserta, boleh WhatsApp lah Cik Fuzi kan. Nanti kalau dia free dia jawab. Janganlah kita mengharapkan kita tanya kita dijawab, mungkin lambat sikit lah kan, sebab Cik Fuzi pun dia ada komitmen juga, dia tengah belajar, jadi kita tak nak ganggu sangat lah. Ini pun Alhamdulillah dia nak berkongsi hari ini untuk kita semua. Jadi boleh tengoklah dekat dia ada satu video OBS tu bagus. Saya tengok pun boleh faham di YouTube, dan begitu juga ni mungkin akan datang kalau mood dia bagus, dia akan buat lagi di YouTube kan. Dia ada konten di YouTube dan kita boleh ikut kan. InsyaAllah lah. Kalau itu pun bergantung pada kelapangan dia kan. Kalau dia rasa terfikir dia nak buat satu yang bonus tu, dia akan buatlah. Okey. Jadi saya dari pihak ni saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Fuzi atas kesudian berkongsi ilmu. Begitu juga kepada peserta-peserta hari ini yang sabar, saya tahu tabah untuk kita nak apa. Kalau setakat ilmu benda-benda yang biasa, tak payahlah kita pergi kursus kan. Kita boleh pergi kursus ni, kita nak cari ilmu yang baru kan. Jadi kalau ilmu-ilmu yang kita dah ada, tak perlulah kita pergi kursus kan. Jadi kita nak cari benda yang baru. Sebab tu saya bawa benda yang baru hari ni. Okey, insyaAllah. Besok saya tak nak berat lah. 2 hari ni dah berat. Besok saya akan buat simple saja. Dokumentasi. Besok saya nak pakai bagaimana kita boleh gunakan digital kan. Kalau kita pakai PDF tu, kita nak pakai flip. Kita nak ada rak buku. Kita ni bahan-bahan pengajaran kita macam mana kita nak simpan. Besok saya tunjukkan benda yang simple lah. Benda yang simple yang ada free saja kita pakai. Kita ada rak buku. Kita ni banyak benda yang digital tapi kita tak simpan dalam PDF. Macam mana kita nak convertkan dia untuk kita ada rak. Tujuan besok saya nak buat rak digital. Kita nak rak digital untuk simpan bahan-bahan digital kita, buku-buku. Kadang-kadang kita dapat banyak panduan dalam PDF tapi tak tahu kat mana nak simpan. Jadi besok kita buat satu benda yang ni lah. Okay? Jadi kita berakhir, nanti maklumat saya akan bagikan kepada urus dia lah untuk cooperation untuk besok. Okey, saya serahkan kepada Puan Amy. Kami bagi pihak pensyarah-pensyarah IIB ingin mengucapkan jutaan terima kasih. Sangat bermanfaat OBS ni. Tapi begitulah slow learner ni kan, memang bertatih betul. Jadi kami akan ulang balik video dan rakaman dan akan perlahan-perlahan lah insyaAllah. Kami akan usahakan untuk berjaya untuk mendapat ilmu OBS ni. Terima kasih banyak-banyak Encik Muhammad Fauzi. Saya juga terima kasih atas jemputan ni untuk bagi ceramah.